Scoverto Hub proudly presenting to you the new edition t-shirt, The Inspiration. Edition kali ini datang dengan 4 design guys. Luffy with Shanks, Zoro with Mihawk, Sanji with Honor Zeff dan Jinbei with Fisher Tiger. Pre-order dibuka sekarang dan akan tutup pada 31 Mac 2023. Masih belum gaji? Jangan risau. WhatsApp dan booking dulu design yang korang berkenan. Grab segera guys sebelum pre-order ditutup. Link website aku tinggalkan di ruangan description dan pin komen di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video pada kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan watak-watak yang akan memberikan ancaman besar kepada world government. World government adalah suatu kuasa yang besar dalam pemerintahan dunia One Piece. Ia mewujudkan ketenteraan marine bagi melindungi keselamatan dan kerahsiaan kerajaan dunia daripada anasir-anasir buruk yang akan datang daripada pihak lanun maupun pihak lain. Namun ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang dibawa oleh pemerintahan dunia telah melahirkan banyak organisasi dan beberapa orang yang bersedia untuk menyingkap tentang perangai sebenar mereka dan rahsia besar kerajaan dunia yang telah ditutupi mereka selama ini. Alright guys, dalam video kali ini kita akan berborak berkenaan dengan perkara ini, berkenaan dengan watak-watak yang menurut aku boleh mengancam dan menggugat kekuatan world government dan kedudukan mereka sehingga kan mereka tidak boleh lagi tidur dengan lena. So guys, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi follow TikTok aku, jangan lupa untuk follow so that korang dapat update teori dan fakta pendek dari aku. Dapatkan t-shirt Inspire Edition yang didatangkan dengan 4 desain menarik. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ekozo Yarodomo. Organisasi yang keenam adalah SWORD. SWORD adalah Secret Special Force Marine yang diketuai oleh X Drake serta beberapa ahli-ahli mereka yang terdiri daripada Kobe, Prince Groose, Hibari, Helmeppo dan beberapa lagi watak yang masih belum diketahui namanya. Mereka menggunakan kod tertentu bagi perhubungan antara satu sama lain seperti mana yang diperlihatkan dalam chapter 956 di mana waktu itu Kobe dan S. Drake saling menyampaikan informasi masing-masing menggunakan Den Mushi. Walaupun secara keseluruhan misi mereka adalah mengawasi pergerakan lanun besar seperti Yonko. Terlalu sulitnya organisasi SWORD ini sehinggakan Admiral Kizaru sendiri tidak mengetahui bahawa X. Drake sebenarnya bekerja undercover di dalam Beast Pirates. Terdapat banyak teori yang menyifatkan bahawa SWORD sebenarnya mencuba untuk merungkai dan mendedahkan kejahatan yang ada pada world government dan cuba untuk membersihkan organisasi marine. Jadi sekiranya benar pernyataan ini, maka SWORD bolehlah dianggap sebagai ancaman untuk world government. Tetapi aku letakkan SWORD pada tangga paling rendah adalah disebabkan setakat yang diketahui sehingga ke hari ini, ahli SWORD yang kita sedia maklum tidak memiliki kekuatan yang mencukupi untuk memberikan ancaman yang besar kepada pihak world government berbanding calon-calon yang lain. Yang kelima, Revolutionary Army. Komander tertinggi Revolutionary Army adalah Dragon, sekaligus pengasas kepada Revolutionary Army dan dilabelkan sebagai penjenayah terburuk dunia oleh world government. Ia berencana untuk membongkar segala kejahatan kerajaan dunia dan Tenryubito yang membenarkan Tenryubito menindas rakyat kelas bawah sesuka hati. Seperti mana flashback di kerajaan Goa pada chapter 586 sehingga Sabo yang masih kecil pada ketika itu turut mengutuk perbuatan mereka. Dragon mempunyai kekuatan ketenteraan yang besar dan pegawai tentera yang berkebolehan seperti Sabo dan 5 komander yang lain, Ivankov pemimpin G Army, Karasu pemimpin North Army, Belobeti pemimpin East Army, Morley pemimpin West Army, Lindbergh pemimpin South Army. Semuanya telah ditunjukkan bertempur dan mampu mengalahkan lanun-lanun hebat dan marine di Grand Line. Baru-baru ini kita juga didedahkan yang mana dia juga mempunyai persahabatan yang cukup baik dengan Vegapunk. Walaupun kebolehan tempur individunya kebanyakannya tidak diketahui, tetapi nampaknya dia mampu memanipulasi angin seperti yang dilihat dalam chapter yang ke-100. Walaupun kita masih lagi belum dapat melihat kekuatan Dragon sepenuhnya, namun dengan melihat kekuatan yang dipamerkan oleh Monkey D. Garp dan Monkey D. Luffy, kita dapat mengagak bahawa Dragon bukanlah seseorang yang boleh dipandang remeh oleh world government. Namun aku still meletakkan Dragon di tangga kelima dari ranking ancaman kepada world government adalah disebabkan organisasinya secara menyeluruh. Kerana dari segi kekuatan, kita dapat melihat pertembungan baru-baru ini yang berlaku antara Commanders Revolutionary Army menentang 2 Admiral yang berakhir dengan
pengunduran komandasnya. Yang keempat, Cross Guild. Cross Guild adalah sebuah organisasi yang diketuai oleh 3 bekas Shichibukai, iaitu Buggy, Crocodile dan Draco Mihawk, bagi membalas dendam kepada pihak Marine yang telah membuang mereka dari sistem Shichibukai dan kini memburu kepala mereka. Cross Guild diiktiraf world government sebagai organisasi berbahaya dengan kuasa dan pengaruh yang setara dengan kekuatan ketenteraan Yonko. Kelicikan yang ditunjukkan Buggy dalam mempengaruhi orang sekelilingnya serta kekuatan dan kewibawaan ketua pegawai sekaligus pengasas sebenar organisasi ini, Sir Crocodile, bekas Presiden Barak Works dan juga pengguna Suna Nomi, serta Draco Mihawk, penyandang pendekar pedang terkuat di dunia, menjadikan organisasi ini lebih ditakuti dan digeruni. Kelicikan yang dimainkan organisasi ini dengan mengeluarkan bounty kepada Marine telah memberikan ancaman cukup keras kepada world government serta menyekat kemarahan dan kekuatan ketenteraan di pihak Marine. Akibat daripada itu, Marine kini perlu bimbang tentang serangan bukan sahaja daripada Lanun yang telah lama tidak berpuas hati dengan Marine, tetapi juga oleh orang awam yang turut tidak melepaskan peluang itu bagi merebut hadiah yang ditawarkan oleh organisasi menarik ini. Disebabkan populariti yang telah diraih kumpulan itu, mereka menerima pembiayaan daripada hasil sambutan hangat bisnes organisasi bawah tanah yang turut dijalankan oleh mereka. Yang ketiga, Blackbeard. Blackbeard aka Marshall D. Teach, satu-satunya orang yang dikenali dalam sejarah yang menggunakan 2 kuasa buah syaitan pada masa yang sama, dengan kuasa kegelapan Yami Nomi yang mampu menelan apa benda mahupun manusia, dan kuasa gempa bumi Gura Nomi yang membawa kemusnahan kepada segala-galanya, menjadikan dirinya ditakuti dan digeruni oleh pihak Lanun dan juga world government. Dia juga memimpin kru-kru yang tidak kurang hebatnya hasil daripada penyertaan mereka dari penjara Impel Down level 6, serta dengan kekuatannya beserta kru dapat mengalahkan Saki Baki Whitebeard Pirates yang masih tersisa semasa di Payback War. Bukan sahaja keupayaan dalam penggunaan 2 buah iblis, tetapi dia juga mahir dalam menggunakan buso Shokohaki. Kelicikannya adalah senjata utamanya, perlu diawasi oleh mana-mana pihak, Lanun maupun world government, kerana kita dapat melihat dia mahir dalam menyusun agendanya seperti mana dia merebut gelaran Yonko daripada Whitebeard. Sehingga ke hari ini kita masih belum dengan jelas mengetahui impian sebenar Blackbeard. Namun dengan perwatakan dan susunan agenda Blackbeard ini, kita dapat lihat watak ini saling tak tumpah seperti rock di Zebek. Jadi berkemungkinan seperti impian Zebek yang ingin menjadi raja di dunia One Piece, berkemungkinan demikian jugalah impian Blackbeard. Di tangga yang kedua, Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy pemakan buah devil yang paling ditakuti oleh world government, iaitu buah devil jenis Mythical Zoan Hito Nomi model Nika. Kekuatan buah iblisnya membolehkan dia bertarung mengikut kehendaknya selagi dia boleh membayangkan apa sahaja yang dikehendakinya. Dan dalam chapter 1044 menurut Gorosei bahawa Devil Fruit Nika adalah the most ridiculous Devil Fruit. Luffy menjadi Yonko termuda dengan mengalahkan Kaido setelah membangkitkan kekuatan dari buah iblisnya. Dia juga telah mampu mencapai tahap advance bagi ketiga-tiga hakinya, di mana kekuatan hakinya dilihat mampu bersaing dengan Kaido sehingga membelah langit. Dia juga mempunyai ketenteraan dan aliansi yang besar dan mampu menandingi separuh kekuatan besar ketenteraan Marine yang dilihat dalam chapter 800, serta mampu memanggil mereka pada bila-bila masa yang diinginkannya. Dia juga memiliki keupayaan mendengar the voice of vaulting seperti Pirate King sebelum ini, Goldie Roger. Bagi semua kekuatannya ini, bagi aku sememangnya dia akan melepasi kekuatan Roger dan merungkai segala perbuatan dan misteri world government. Di tangga yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, Dr. Vegapunk, seorang saintis dengan IQ 500 tahun ke hadapan daripada peradaban masa kini. Kau mesti tertanya-tanya kan, kenapa aku meletakkan dia nombor 1? Walaupun kita tahu dia mempunyai kekuatan dari segi Seraphim dan Satellite, tetapi itu belum cukup bagi mengugat world government. Apa yang menjadi perhatian adalah kerjasama yang telah dijalankan antara world government dan Vegapunk selama bertahun-tahun. Ia pastinya akan menjadi sangat buruk bagi world government sekiranya Dr. Vegapunk berpaling dan mengkhianati mereka. Berkemungkinan juga bahawa Vegapunk sebenarnya mengetahui cerita Void Century pada masa lalu. Dia juga mengetahui kebusukan yang ditunjukkan world government kepada Kuma, di mana dapat kita ketahui daripada kisah Kuma ketika Bonnie memasuki ke dalam makmal rahsia Vegapunk. Kita dapat lihat tahap ancaman yang dimiliki Vegapunk jauh mengatasi Ohara, kerana Vegapunk bukan sahaja mengetahui apa yang diketahui Sarjana Ohara, bahkan Vegapunk menelusuri dengan lebih mendalam lagi kajian yang ditinggalkan Sarjana Ohara. Dan bukan itu sahaja, Pulau Egghead itu sendiri yang didiami Vegapunk juga mempunyai sistem pertahanan yang boleh dikatakan cukup lengkap. Di samping Vegapunk sendiri memiliki ketenteraan yang serba canggih
canggih menjadikan sistem serangan Vegapunk juga cukup kuat. Selain dari itu, Vegapunk memiliki Punk Records yang mana menurut Vegapunk, sekiranya dia mengonlinekan sistem Punk Records tersebut, maka apa sahaja yang diketahui oleh Vegapunk dapat diviralkan ke seluruh dunia dengan sungguh cepat. Bayangkan, untuk mengkaji poneglyph sendiri diharamkan, dan walaupun Nico Robin masih lagi kecil, namun tiada maaf and no mercy yang ditunjukkan oleh world government untuk mereka yang mempunyai maklumat atau kemampuan untuk membaca poneglyph. Bayangkanlah sendiri sebesar mana ancaman yang dibawa oleh Vegapunk ini, dan untuk itulah 100 kapal dikerahkan, dan bukan sekadar admiral, bahkan salah seorang Gorosei sendiri yang bernama Saint Jegarcia Satan telah turun padang bagi menghapuskan Vegapunk. So guys, this is just my thought. Kalau korang ada pendapat lain, feel free untuk tambah di ruangan komen di bawah. Okay, see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi